Buka Al-Quran dulu. Ayat berapa kita berhenti hari itu? Sebutkan ayat dia. Tujuh puluh enam. Ayat 76. Oh, macam bergustannya ni. Ya. 86. Dah jumpa masing-masing? Ayat 86. Tak biasa dengan huruf Arab ni, 7 dengan 8 ni, ya, keliru. Ya. Dua-dua wi. Satu 8 wi terbalik. Ya. Dua-dua wi. Baik, kita teruskan ayat 86 ya. Boleh catatkan makna? Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika, orang-orang itu, alladzina, ialah orang-orang yang itu ialah orang-orang yang ishtarawu, telah membeli mereka al-hayatad dunya, akan kehidupan dunia, bil akhirah, dengan akhirat. Fala yukhaffafu, fala maka tidak, yukhaffafu ia diringankan, anhum dari mereka, al-azabu akan azab, walahum dan tidak mereka, yunsorun mereka ditolong. Ulang semula. Orang-orang itu ialah orang-orang yang telah memberi mereka akan kehidupan dunia dengan akhirat, maka tidak ia diringankan dari mereka akan azab, dan tidak mereka ditolong. ya. Orang-orang itu ialah orang-orang yang, siapa orang-orang itu? Ialah orang yang, ya, mereka beriman dengan sebahagian kitab, kufur dengan sebahagian, ya, sebagaimana ayat 85, ya. Jadi merujuk ayat 86 ni kepada ayat 85, yang mana mereka beriman dengan sebahagian kitab dan kufur dengan sebahagiannya. Orang-orang itu ialah orang-orang yang telah membeli mereka akan kehidupan dunia dengan akhirat. Maknanya mereka lebih utamakan dunia daripada akhirat. Mereka tidak nampak perkara itu, ya, sebagai dosa. Ya, mereka anggap mudah. Kerana apa? Kerana nakkan kepentingan dunia yang sedikit. Ya.
Dia abaikan akhirat. Ini dikatakan mereka membeli akan kehidupan dunia dengan akhirat. Ya, pentingkan dunia daripada akhirat. Fala yukhaffafu anhumul azab, maka tidak ia diringankan dari mereka akan azab, walahum yunsorun, dan tidak mereka ditolong. Mana tidak ada siapa yang boleh menolong atau menghalangi mereka daripada azab Allah. Baik, sekarang ni kita tengok perkataan mudhari' di sini ya. Contohnya yang kita jumpa yukhaffafu, maknanya ia diringankan. Ini dikatakan mudhari' majhul apa? Mudhari' majhul. Jadi fi'il madhi dengan fi'il mudhari' ni ada ma'ruf majhul. Jadi bila mudhari' ni ya ada majhul, mesti ada ma'ruf. Ya. Macam mana kita nak buat ya yang majhul jadi ma'ruf? Macam mana pula kita nak kenal majhul? Ya, kita dulu ada belajar, dah lalui sedikit mengenai tentang majhul. Untuk mudhari' ia berbaris depan awal. Ya. Dan berbaris atas sebelum akhir. Mana huruf sebelum akhir baris atas? Yang fa tu, yukhaffa. Jadi kalau kita jumpa ya baris depan dan baris atas, ini fi'ilnya disebut majhul. Untuk mudhari' lah, fi'il mudhari' ni namanya majhul. Bila majhul penambahannya di, mesti tambah apa? Di. Disebab itu terjemahannya ia diringankan. Kalau kita jadikan ma'ruf, ia meringankan, buang di. Ia meringankan. Macam mana nak buat? Yang baris atas tu letak bawah. Cuba buat. Buatlah. Yukhaffifu, fa jadi fi. Cuba buat, sebut. Yukhaffifu. Maknanya apa yukhaffifu? Ia meringankan. Kalau ia diringankan, yukhaffafu. Ya, sebenarnya penting dalam memahami ma'ruf dan majhul, sebab beza makna tu jauh. Ya. Kalau kita yang ma'ruf terjemah majhul, yang majhul terjemah ma'ruf, ya, sudah merubah makna. Ya, tu. Sebab itu penting ya. Dalam segi makna memang jauh ya dia punya maksud. Kalau saya katakan bahasa, dalam bahasa kita sebut ya, saya mandi. Siapa mandi? Saya dimandikan. Ya. Kan lain. Itu saya katakan jauh makna dia. Ya. Saya mandi, mana kita sendiri mandi. Saya dimandikan, dah orang lain mandikan kita. Sama dengan di sini. Ia meringankan dengan ia diringankan. Tu. Yukhaffa dengan yukhaffi. Ya, kalau apa ni kita nak kenal baris ya, baris majhul mudhari', cuba buat satu nota sendirilah. Ya, mudhari' majhul ya, awal baris depan. Barisnya ya, awal baris depan, sebelum akhir baris atas. Itu kena buat nota sendirilah. Ni. Untuk mengenal dia majhul. Macam yukhaffa jadi, kalau ma'ruf yukhaffi. Macam tu. Awal baris depan, sebelum akhir baris atas. Okey, kita tengok yunsoruna. Dalam ayat Quran tu yunsoruna apa maknanya? Mereka ditolong. Ma'ruf ke majhul? Macam mana kita kenal dia majhul? Depan dengan atas. Yang atas mana?
So, wanun jangan kira ya, wanun tu penambahan. Penambahan makna jadi mereka. Kalau tak ada wanun, maknanya ia ditolong. Ni mereka ditolong. Wanun tu penambahan jamak. Okey. Kalau kita tak tahulah macam mana kita nak buat ma'ruf. Contoh kita nak buat ma'ruf ni, ia menolong. Macam mana nak buat? Yunsiru. Sod tu bunyikan bawah. Yunsiru. Anda jadilah dia ma'ruf. Ya. Dalam pelajaran sorof ni, kalau dia ada dua bahasa, satu kadang setengah guru dia akan menyebut maklum ya, mudhari' maklum. Kalau maklum tu sama dengan ma'ruf ya. Saya lebih senang sebut ma'ruf. Teringat Mustafa Ma'ruf, senang nak ingat ya. Jadi ya, sebut ma'ruf sama dengan maklum ya. Besok kalau ada orang ajar, ya, mudhari' maklum, madi maklum, sama ya. Sama. Jadi yang majhul, dia tak ada pertukaran. Majhul, mana-mana pelajaran dia sebut majhul juga. Majhul dengan makna asalnya tak tahu, tak diketahui. Ma'ruf diketahui ya. Nak kenal makna tu, ma'ruf diketahui, majhul tidak diketahui ya. Itu bezanya ma'ruf dengan majhul. Okey, sambung lagi. Walaqad, ayat ni ayat 87 surah Al-Baqarah. Walaqad, dan demi sesungguhnya. Besok terjemahkan walaqad ni, rangkapan macam ni. Lam tu terjemah demi ya. Dan demi sesungguhnya. Sesungguhnya yang qad tu ya. Apa beza qad dengan inna? Inna pun sesungguhnya juga, qad juga sesungguhnya ya. Penggunaan dia, qad depannya fi'il. Kalau inna depannya isim. Ya. Lepas qad depannya mesti apa? Fi'il. Contoh, fi'il mana? Ataina, itu fi'il. Tapi kalau inna, dia tak boleh depan fi'il, depannya isim. Contohnya innallaha, kan? Innallaha, sesungguhnya Allah. Jadi isim. Innan nasa, sesungguhnya manusia. Macam tu ya. Innahum, sesungguhnya apa? Mereka. Kan? Jadi inna tu untuk apa? Isim. Qad untuk fi'il. Makna sama. Dua-dua makna sama. Sesungguhnya. Penggunaan lain-lain. Ataina, telah kami berikan. Musa akan Musa. Al-kitaba akan kitab. Wa qaffaina, dan telah kami iringkan. Dan telah kami iringkan min, daripada, ba'dihi, sesudahnya. Sesudahnya. Bir rusul, dengan beberapa rasul. Wa ataina, dan telah kami berikan Isa bin Maryam, Isa anak Maryam, al-bayinat, beberapa keterangan. Wa ayyadnahu, dan telah kami kuatkan akannya.
dan telah kami kuatkan akannya. Biruhil Kudus, dengan roh yang suci. Dalam braket Jibril. Jibril ni terkenal dalam Quran disebut Ruhul Kudus, ya. Ruhul Kudus tu Jibril, ya. Kadang disebut Ruhul Amin, kadang Ruhul Kudus, kadang ruh saja. Tanazzalul malaikatu war ruh. Surah apa tu? Surah bonus. Surah apa tu? Surah bonus tu Al-Qadar, ya. Surah Qadar tu, ya. Tanazzalul malaikatu, turun para malaikat, waruh dan roh. Orang kita bila dengar roh, roh semua balik turun, ya. Roh dah mati semua turun balik, ya. Balik buat apa? Ya. Itu waktu pasang lampu tu, kita pasang lampu. Ya, di waktu 7 lekor, dipanggil 7 lekor, pasang lampu, ya. Alasannya roh-roh moyang kita semua balik supaya nampak jalan masuk rumah. Itu pasang lampu, ya. Yang kedua, dia nak tengok anak cucu banyak tak buat kuih. Ya. Itu, ya. Kita jangan pegang, ya. Kepercayaan tu jangan pegang, ya. Roh yang dimasukkan dalam ayat ini ialah Jibril. Bukan roh orang dah mati itu balik, moyang kita balik, bukan, ya. Itu masih ada kepahaman, ada faham-faham kehinduan, ya. Kita jangan ikut, ya. Kalau nak pasang lampu saja suka-suka tak apa. Jangan ada kepercayaan macam tu, ya. Baik, sambung lagi. Mana tadi? Ruhul Kudus maknanya apa? Maksudnya Jibril, ya. Afakul lama, maka apakah tiap-tiap kali ja'akum, telah datang ia kepada kamu, rasulun, oleh seorang rasul, bima, dengan apa yang, la tahwa, tidak ia ingini, anfusukum, oleh diri-diri kamu, istakbartum, telah sombong kamu, fafarikon, maka segolongan, kazabtum, telah mendustakan kamu, wa farikon, dan segolongan, taktulun, kamu bunuh. Ulang terjemahan, ya. Sama-sama ulang. Dan demi sesungguhnya telah kami berikan akan Musa akan kitab, dan telah kami berikan daripada sesudahnya dengan beberapa rasul, dan telah kami berikan Isa anak Maryam beberapa keterangan, dan telah kami kuatkan akannya dengan roh yang suci.
Tiap-tiap kali telah datang ia kepada kamu oleh seorang rasul, dan apa yang tidak diminati oleh Rasul telah sokong kamu, masa sebelumnya telah mendustakan kamu, dan sebelumnya kamu. Baik ya. Cuba perhatikan dalam ayat ini kedudukan ya. Perkataan ar-rusul. Bir-rusuli, jumpa tak? Ini namanya jamak dengan rasul-rasul. Jamak apa? Jamak ada 3 ya. Satu jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Ya. Jamak muzakkar, kalau nak ringkas, jamak muzakkar, jamak muannas, jamak taksir. 3. Ya. Muzakkar lelaki, muannas perempuan, taksir ya, dia tak menentu. Jadi mana ni? Jamak apa ni? Kalau rusul, jamak taksir. Yakin ke? Macam mana keyakinan yang dia jamak taksir? Tak ada wanun, tak ada yanun lagi, tak ada alif ta. Ya. Boleh juga jawab cara macam tu, ataupun jawab tidak ada tanda-tanda muzakkar dan muannas. Ya. Ya. Tidak ada tanda-tanda muzakkar dan muannas. Ya, muzakkar tandanya ada wanun dan yanun. Muannas ada alif ta. Ini namanya jamak taksir ya. Baik, depannya pula al-bayyinat. Maknanya apa al-bayyinat? Beberapa keterangan. Jamak apa ni? Jamak muannas salim. Ya, tanda dia alif ta akhir tu. Itu jamak muannas salim, jamak perempuan ya. Al-bayyinat ya. Kita jumpa di sini perkataan rasulun. Jumpa tak? Rasulun. Seorang rasul. Seorang rasul. Jamaknya apa? Yang tadi kita jumpa rusul. Tengok ya, beza jamak dia. Jamak dia tak ada waw, mufrad dia ada waw. Rasulun, seorang rasul ada waw. Bila jamaknya rusul, baris depan rusul. Itu jamak taksir dia. Baik, sambung lagi anfusu. Depan dia anfusukum. Anfusu maknanya diri-diri. Jamak apa ni diri-diri? Jamak taksir. Ya, mufradnya nafsun ya. Nafsun, an-nafsin, kan? Itu mufrad dia tu. Satu diri. Jamaknya anfusu. Senang ya. Jamak ni paling senang kalau kita boleh nak kenal jamak taksir. Ya. Mana kalau tak ada tanda-tanda muzakkar, tak ada tanda muannas, yakin itu jamak taksir. Macam tu ya. Apa dia? Nafsun. Ni apa? Anfusa ni. Anfusu nafsun. Kita jumpa nafsun atau nafsin ya. Itu mufrad atau nafsun, satu diri ya. Baik, kita jumpa perkataan sekarang ni, perkataan akhir taqtuluna. Apa maknanya? Kamu bunuh. Kamu bunuh. Ma'ruf ke majhul? Ma'ruf ke majhul? Macam mana boleh tahu dia ma'ruf? Kalau mulanya baris depan barulah boleh. Sebab kita nak kena majhul, tengok baris. Apa yang kita belajar tadi? Barisnya baris depan lagi sebelum akhir baris atas. Ada tak menepati tu?
Tak, bila tak bukan dia majhul. Okey, sekarang ni yang ma'ruf memang boleh buat majhul. Kalau kita dah pandai ni, kita boleh buat majhul. Supaya apa? Besok kalau jumpa senang. Ya, kita latih pada Quran ni, bila kita jumpa besok dah senang. Cuba buat macam mana nak jadikan majhul. Pertama, bariskan depan, tak jadi tuk. Sebelum akhir, bariskan atas, tu jadi ta. Jadi tuk ta. Ujung tu sama, ujung jangan ubah. Tuk taluna. Apa makna sekarang? Kamu dibunuh. Kan beza. Kamu bunuh, siapa bunuh? Kamu dibunuh, orang lain bunuh. Tahu tak orangnya? Tak tahu. Ya, tak tahu. Jadi itu dikatakan majhul. Tak tahu siapa bunuh. Ya. Itu majhul. Apa makna majhul? Tak diketahui. Tak diketahui. Itu majhul. Mana Ahmad? Majhul. Mana Abu? Tak ada. Majhul. Senang je majhul. Ya. Baik. Ini fi'il mudhari' ya. Kalau fi'il madhi pula, fi'il madhi, contoh kazzabtum. Apa makna kazzabtum? Telah mendustakan kamu. Kalau nak jadi madhi pun ada ma'ruf, ada majhul. Jadi kalau nak jadikan majhul bagi madhi pula, kita buat satu nota. Pertama baris depan. Buat nota sendiri. Awal baris depan, huruf sebelum akhir baris bawah. Untuk madhi majhul ya. Macam mana? Awal baris, buat nota sendiri, tulis sendiri. Awal baris depan, huruf sebelum akhir baris bawah. Kalau mudhari apa? Awal dia baris depan, sebelum akhir baris atas. Kita ya bezakan. Okey. Cuba tengok sekarang. Kazzabtum, telah mendustakan kamu. Cuba jadikan majhul. Telah didustakan kamu. Ikut kaedah yang dibagi tadi. Pertama baris depan, apa bunyi kaz? Kuz. Ya, kemudian sebelum akhir baris bawah. Zab jadi zip. Tum tu penambahan dia. Jangan ubah tum tu. Cuba bunyikan betul-betul. Kuzibtum. Maknanya telah didustakan kamu. Telah didustakan kamu. Ma'ruf, majhul ya. Kalau kita kenal, jadi dalam segi makna nanti tepat sangat ya. Khawatir nanti kita tak kenal ma'ruf, majhul, itulah yang makna ma'ruf jadi majhul, majhul jadi ma'ruf ya. Okey, ini yang 4 huruf. Kalau istakbartum, macam mana nak buat? Istakbartum, telah sombong kamu. Nak jadikan majhul macam mana? Istakbartum. Tum tu tinggalkanlah. Tum tu memang dia tak boleh tukar, macam tu tum. Sekarang ni yang baris awal-awal ni macam mana? Pertama bariskan apa? Baris depan. Jadi as jadi us. Huruf sebelum akhir baris apa? Bawah. Mana dia? Tak, yang sebelum akhir mana? Ba. Jadi ba itulah bariskan bawah. Jadi bunyinya us takbir. Macam itulah asalnya. Us takbir. Tetapi
Ya, kalau dia majhul, tidak boleh diletakkan baris atas awal-awal dia atau keduanya. Jadi kalau ada baris atas juga, bariskan depan. Contohnya ustaz kan. Jadi tak boleh baris atas, bariskan depan juga. Ustuk. Macam tu. Ya. Sebab dia nak awal baris depan, sebelum akhir baris bawah. Kalau ada lagi huruf yang berbaris atas, tak berbaris depan, bariskan depan. Sebelum yang baris bawah, semuanya baris depan. Jadi bunyinya ustukbirtum. Kalau fi'il madhi yang panjang macam ni bermakna dua depan. Dua depan baru bawah. Jangan ustakbirtum ya. Itu salah. Ustukbirtum. Apa agak-agak maknanya ya? Kalau istakbartum, telah sombong kamu. Telah disombongkan kamu. Orang lain sombongkan kamu. Bukan kita yang sombong, orang lain sombongkan kita. Macam tu ya. Baik, semak semula ya. Walaqad ataina Musal kitab, dan demi sungguhnya telah kami berikan akan Musa akan kitab. Musa, kitab di sini ialah kitab Taurat ya. Allah katakan Alkitab di sini maksudnya ialah kitab Taurat. Wa qafaina min ba'dihi birrusul. Ya, dan telah kami iringkan daripada sesudahnya ya dengan beberapa rasul. Mana lepas Musa ini ya diiringkan beberapa rasul sebelum ya turun Nabi Isa alaihissalam. Sebab Nabi Isa alaihissalam itu adalah nabi terakhir ya orang-orang Yahudi. Ya, nabi terakhir dia. Sebab itu Nabi Muhammad bukan Yahudi. Ya. Di Arab. Ya. Itu dikatakan di sini, ya Allah iringkan sesudah Musa ni beberapa rasul sampailah kepada ya Nabi Isa alaihissalam. Wa ataina Isa bin Maryam, dan telah kami berikan akan Isa anak Maryam al-bayyinat, beberapa keterangan. Beberapa keterangan ni mana mukjizat. Contohnya Nabi Isa boleh menghidupkan orang mati. Sebagai mukjizat bagi dia, masa itu ditunjukkan orang yang sudah mati dihidupkan. Tapi tak hidup semua terus. Ya, mati semulalah. Itu sebagai ya mukjizat Nabi Musa. Dan juga mukjizat Nabi Isa ya, menyembuhkan ya orang yang sakit sopak dan buta. Buta ni dikatakan buta waktu kecil. Ya, buta waktu kecil tu. Jadi Nabi Isa sapukan matanya tadi dengan tangannya dan didoakan kepada Allah, ya, dia dapat melihat semula. Sopak sampai sekarang pun susah ya nak tahu ya sopak ni ada ubat. Ya, kita pun tak dengar penyakit sopak ni ada ubat ya. Tapi rasanya ya orang yang sopak berterusan macam tu juga. Ya. Tidak ada satu ubat yang kita dapat lihat. Tapi zaman Nabi Isa dulu, ya mereka dapat disembuhkan dengan doa Nabi Isa alaihissalam. Ya. Itu dah zaman perubatan tu. Ya. Tahu sopak tak? Kulit yang bertumpuk-tumpuk tu. Ya, bertumpuk-tumpuk tu. Ya. Kalau orang kulit gelap, dia kena sopak ni, lama-lama dia jadi putih. Ya. Dia kalau dah rata semua, dia jadi putih semualah. Ya. Kalau Mak Saleh jadi Mak Soleh nama dia. Ya. Panggil bala. Kerbau bala. Kerbau pun kena sopak juga kadang. Disebut kerbau bala tu. Ya. Itu bukan. Albino tu bukan. Ini sopak ni, sopak lain ya. Itu yang dikatakan bayinat, keterangan-keterangan tu maksudnya ialah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sebab mukjizat ni dia mengatasi ya perkara yang ada pada masa itu. Zaman Nabi Isa ni bermakna zaman perubatan, orang dah pandai menumbuk-numbuk ramuan. Ya.
tapi tak dapat mengatasi kehebatan Nabi Isa. Ya, orang sopak sembuh, orang buta sembuh, ya. Wa ayyadnahu biruhil kudus, dan telah kami kuatkan akannya dengan Roh Kudus. Maknanya Allah, ya, Jibril ni, Roh Kudus ni Jibril mengiringi Nabi Isa. Ya. Kemana Nabi Isa pergi, Jibril mengiringi. Itu dikatakan Ruhul Kudus. Allah kuatkan Nabi Isa dengan Ruhul Kudus, ya, diiringi oleh Jibril. Orang lain tak nampak, ya, tapi Nabi Isa boleh nampak Jibril. Ya. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum, maka apakah tiap-tiap kali telah datang ia kepada kamu oleh seorang rasul dengan apa yang tidak ingini oleh diri-diri kamu, istakbartum, telah sombong kamu. Kedatangan rasul membawa kebaikan, dia tidak suka kepada kebaikan. Kedatangan rasul membawa keadilan, dia tidak suka keadilan. Kedatangan rasul mengajak bertuhankan Allah, ya, diri mereka, ya, maukan menyembah berhala, ya. Kedatangan rasul, ya, membawa kepada kebaikan-kebaikan, ya, tapi mereka tak kepada itu. Itu yang menyebabkan dikatakan bila datang rasul, ya, rasul tu tidak diingini oleh diri mereka, tak sesuai dengan diri mereka, dia pun istakbartum, telah apa? Telah sombong, ya. Sombong ni tidak mahu mengikut rasul. Fa fariqan kadzabtum, maka segolongan telah mendustakan kamu, wa fariqan taqtulun, dan segolongan kamu bunuh. Jadi bila, ya, didustakan, difitnah, tak jalan, cara kedua dia bunuh. Inilah, ya, kejahatan mereka. Ini cerita ini kepada kalangan orang-orang Yahudi, ya, yang mereka paling banyak didatangkan rasul-rasul, ya. Diterangkan bahawanya tak kurang 80,000 nabi, ya, 40,000 saja untuk Bani Israel nabi, ya. Dan mengikut, ya, tafsir Jalalain, tak kurang daripada 70 orang nabi telah dibunuh oleh Bani Israel, termasuk Nabi Yahya dan Nabi Zakaria yang dibunuh dengan digergaji dengan gergaji, ya, dia punya zalim, ya. Itu nabi tu, ya. Itu dikatakan di sini, kalau tak boleh difitnah, didustakan, tak boleh fitnah lah, tak boleh difitnah, ya, tak jalan, orang tak boleh percaya dengan fitnah itu, kedua dia akan bunuh. Ya. Itu Nabi Isa kalau tidak diselamatkan oleh Allah Ta'ala ke langit, ya, maka Nabi Isa pun jadi mangsa pembunuhan. Itu pun mereka percaya itulah Nabi Isa yang dibunuh, ya. Kononnya Nabi Isa dibunuh tu atas kerelaan dia, ya, untuk menebus dosa warisan anak Adam. Anak Adam ni semua berdosa, ya. Jadi penebusnya ialah Nabi Isa, kononnya Nabi Isa menebus. Jadi anak Adam yang kemudian tak adalah menanggung dosa Nabi Adam. Apa kesalahan Nabi Adam? Ya, memakan buah pohon tadi, ya, atau kesalahan yang diwarisi anak Adam. Jadi penebusnya Nabi Isa. Ini jangan dipercaya. Ya, ini kepercayaan karut mereka, ya, kita jangan ikut, ya. Itu ceritanya, ya. Sambung lagi, waqalu, dan telah berkata mereka, qulubuna, hati-hati kami, wulfun, ada tutupan, bal, bahkan, la'anahum, telah melanat ia akan mereka, telah melanat ia akan mereka, Allahu, oleh Allah, bikufrihim, dengan sebab kekufuran mereka.
Ni sambungkan sekali ya. Faqalilamma. Itu sekali tu. Faqalilamma. Fa tu maka, qalilamma sedikit sekali. Besok kalau jumpa qalil maknanya sedikit. Kalau campur ma, sekali. Sedikit sekali. Cantumkan sekali besok ya. Kalau jumpa qalilamma, maknanya sedikit sekali. Kalau qalilan saja, sama nang qalila, harga yang sedikit. Yu'minun, mereka beriman. Berulang balik. Dan telah berkata mereka, sebab kekufuran mereka, maka sedikit sekali mereka beriman. ya. Kita jumpa perkataan sini, kulubu. Kulubu apa maknanya? Jamak apa tu? Jamak taksir. Ya. Yakin ya? Apa jawapan dia kalau yakin? Kenapa dia jamak taksir? Tidak ada tanda-tanda muzakkar dan muannas. Jawab macam tu jelah. Tak ada waw, tak ada yanu, tak ada liftah ya. Jawab itu je. Ya, tidak ada tanda-tanda muzakkar dan muannas. Apa makna taksir? Bila orang tanya apa makna taksir? Jangan pula jamak pondan. Dan muzakkar muannas pondan. Ya. Atau hunsa ya. Taksir maknanya apa? Pecah, tak menentu. Ibarat kalau kaca jatuh tu pecah, berderai. Itulah taksir tu, tak menentu, pecah macam tu ya. Itu dikatakan taksir ni tidak ada tanda-tanda dia ya. Tak ada tanda dia. Jadi taksir ini berpengalaman kepada kalimah yang kita temui. Kalau kita biasa temukan kulub, hati-hati, itu bermakna yang kita biasa. Itu jamak taksir. Dia tidak ada tanda-tanda yang boleh kita buat macam jamak muzakkar, mukminun, mukminin, muslimun, muslimin, tak boleh buat macam tu. Ya, sebenarnya tak menentu. Kadang mufradnya sikit, ya, jamaknya banyak. Kadang mufradnya banyak, jamaknya sikit. Ya. Agak-agak kalau kitab yang kita sebut selalu kitab, apa jamak taksir dia? Kutub. Kitab berapa huruf? Cuba kira kitab berapa huruf? Kitabun berapa huruf tu? 4. Kalau jamaknya kutub berapa huruf? Ada kurang pula. Ya, macam tu. Ya. Terkadang banyak. Kadang sikit dia punya apa, tapi jamaknya banyak. Contoh, kolam pen. Siapa tahu jamaknya? Aklam. Kolamun berapa huruf? Kolamun 3. Qaf lam mim, kolamun, pen. Jamaknya aklam. Berapa huruf? Aklamun. Alif, qaf, lam, alif, mim, 5. Mufradnya 3, jamaknya banyak. Ini dikatakan taksir, tak menentu. Kadang sikit, kadang banyak. Okey. Baik, kita jumpa satu lagi, la'ana. Nanti ya, kulub tadi jamaknya kolbun ya. Kolbun, kita kulub tu mufrad dia kolbun ya, hati. Baik, la'ana, telah melaknat ia. Ma'ruf ke majhul? Ni madi, ma'ruf ke majhul? La'ana ma'ruf. Kalau majhul, cuba buat. Majhul madi apa dia? Pertama baris depan bunyinya lu, kedua bawah, jadi bunyinya lu'ina. Apa makna lu'ina? Telah dilaknat ia.
Lu'ina, ya. Besok kita jumpa pada ayat-ayat atas, kita akan jumpa perkataan lu'ina. Telah dilaknat ia. Yu'minun, mereka beriman, ma'ruf ke majhul? Ni mudhari' ke madi? Mudhari'. Ma'ruf ke majhul? Kalau majhul, lama juga nak ingat, ya. Spontan tak boleh, ya. Ingatkan kaedah. Pertama baris depan. Perlu tak tukar baris depan tu? Tak. Sebelum akhir baris atas. Mudhari' atas. Kalau mudhari' atas, kalau madi bawah. Nak ingat atas bawah pun 3 bulan. Confuse atas ke bawah, bawah ke atas, ya. Kena dewasa. Jadi pertama baris depan jangan ubahlah. Yuk. Sebelum akhir baris bawah, baris apa? Atas. Jadi kena ubah. Yang mi jadi ma. Yuk ma nuna. Macam tu. Nampak tak? Mi jadi ma. Jadilah majhul. Apa makna agak-agak kalau manuna? Mereka diimani. Mereka diimani, ya. Baik, semak semula, ya. Wa qalu, dan telah berkata mereka, qulubuna ghulfun, hati-hati kami ada tutupan, ya. Dia katakan hati-hati kami ada tutupan, ya. Apa maksud ada tutupan? Maksudnya kalau datang Rasul tu nak bagi pengajaran ke, nak berdakwah ke, dah hati kami dah tak boleh terima lagi dah. Cukuplah kami apa yang kami perlu daripada nenek moyang kami. Ini nama orang yang hati sudah apa? Tertutup, ya. Dia tidak boleh menerima sesuatu. Cuba dipikir dulu betul ke tidak. Dipikirkan dulu, ya. Kita kena bersifat terbuka. Terkadang kita dah belajar-belajar ni, kadang ada sesuatu pembaharuan dalam pelajaran tadi. Maknanya pelajaran tadi ilmu, ya. Kemudian ada pembaharuan di situ berdasarkan hadis ke Quran ke, bertentangan dengan amal kita. Maka pada masa itu kita jangan tertutup hati, ya. Kita semak semula, ya. Yang kita amalkan tadi tidak ada keterangan, sekarang ada keterangan. Maka, ya, dengan sifat hati yang terbuka tadi, kita ambil yang ada keterangan untuk meyakinkan lagi kita punya amalan, ya. Macam itulah, ya. Jadi mereka tak datang Rasul terus mereka tolak. Hati kami dah tertutup, ya. Ajak kawan ni, mah mari kita belajar harfiah. Tak naklah, hati aku dah tutup, tak nak belajar lagi dah. Dia dah tutup dulu dah hati dia, ya. Aku dah tak nak belajar, dah tertutup hati aku dah, ya, tak nak belajar, ya. Macam itulah perangai, ya. Tak ada, ya. Terkadang bukan maknanya hati itu tertutup, ya. Diri sendiri yang tutup, ya. Bal la'anahumullah bi kufrihim, bahkan telah melaknat ia akan mereka oleh Allah dengan sebab kekufuran mereka. Ini kerana mereka kufur, ya, Allah laknat mereka, yang menyebabkan hatinya tak mau menerima sesuatu yang jernih, yang baik, yang murni, tak diterima. Fa qalilan ma yu'minun, maka sedikit sekali mereka beriman. Maknanya sedikit sangat dia nak percaya, yang lain itu dia tolak, ya. Inilah sifat-sifat, ya, mereka yang, ya, istakbaroh, sombong, ya, bila datang Rasul, sombong bila datang keterangan, ya. Dia tidak mau mengikut. Baik, ya, kita rehatkan dulu ayat 88 ni. Kemudian kita sambung sorab sekejap. Tengok sorab. Sorab ni ada latihan. Dah siap belum? Mesti dah siap dah. Masing-masing rajin-rajin, Nah, ya.
Buka muka surat apa hari tu yang kita ha? Sembilan belas. Okey. Bilangan 19 kan? Habiskan. Alhamdulillah, semua dah siap. Tinggal nak semak ya. Mana yang buku tu bersih tu baru nak buka lah tu. Ya, bersih ya buku tu ya. Tu baru nak buka ya. Okey, sekarang ni 19 kita teruskan ya. Saya sebutkan basic dia dulu. Hasiba yasibu husbanan, isib la tahsib, hasibun mahsubun, mahsabun mahsabun, misabun ahsabu, hasabun husiba yuhsabu. Ini adalah tasrif usul, tasrif pokok ya, 1 sampai 14 lengkap, 1 sampai 14 itu tasrif usul atau tasrif pokok atau pecahan pokok dia ya, atau usul dia. Baik, sekarang wazan yang kita nak ya, yang kita buat iaitu naimah ya, naimah nakmatan. Cuba buat naimah, mana yang dah buat saya buat semakkan ya. Buat pembetulan. Naimah lagi, yan'imu, nakmatan, in'im, la tan'im, naimun, man'umun, man'amun, man'amun, min'amun, an'amu, na'amun, nu'ima, yun'amu. Tengok yang last sekali saya letak madi majhul, mudhari majhul. Tengok barisnya, husibah depan bawah ya, majhulnya yuhsabu depan atas. Itu mudhari ya. Sebab itu saya asingkan last sekali madi majhul, mudhari majhul ya. Okey, tafiha pula. Cuba buat tafiha pula. Tafiha yatsfahu, yatsfihu lagi, tafahan, itfi, la tatsfih, tafihun, matfuhun, matfahun, matfahun, mitfahun, atfahu, tafahun lagi, tufiha, yutfahu. Bunyi laju. Kalau saya periksa ada tulis ke tidak tu bunyi laju je Okey, bilangan 20 pula. Kita selesaikan bilangan 20. Baik, basic yang saya bagi, karuma yakrumu karoman, ukrum la takrum karimun. Isim fa'ilnya beza. Ada ya, karimun, makrumun, makromun, makromun, mikromun, akromu, karromun, kurima yukromu. Ya. Okey, cuba buat kabura. Kabura yakburu, kibaron, ukbur, la takbur, kabirun, makburun, makbarun, makbarun, mikbarun, akbaru, kabarun, kubiro, yukbaru, yukbaru. Ya. Okey, lulus. Tahura pula. Tahura. Tahura yathuru, tuhran, uthur, la tadhur, tahirun, mathurun,
matharun, matharun, mitharun, atharu, toharun, tuhiro, yutharu. Okey, lulus juga. Ya. Jamula pula. Jamula, yajmulu, jamalan, ujmul, la tajmul, jamilun, majmulun, majmalun, majmalun, mijmalun, ajmalu, jammalun, jumila, yujmalu. Okey, lulus. Dalam segi makna pula, maknanya ialah cantik. Makna asas tu ya, cantik. Tapi kena dilengkapkan mengikut ya dia punya tasrif. Kalau madi, terjemah lengkap madi lah. Baik, sekarang cantik. Kalau madi, telah cantik ia. Kalau mudhari', kalau masdar, kecantikan. Kalau amar, cantiklah oleh engkau. Nahi, jangan kau cantik, buat buruk-buruk dah lah ya. Ya. Kalau isim fa'il, yang cantik ya. Sebenarnya isim fa'il ni diri orang tu ya, diri pembuat tu. Contohnya anta jamilatun. Kalau anta pula, anti jamilatun ya. Kalau lelaki, anta jamilun. Macam tu. Diri orang tu sebenarnya isim fa'il tu ya, diri orang tu ya. Itu dia kata isim fa'il ya. Baik, kalau isim maf'ul, yang dicantikkan. Ni isim maf'ul ni macam bentuk majhul. Isim fa'il diibaratkan ma'ruf, isim maf'ul diibaratkan majhul sebab penambahan letak di. Yang cantik, yang dicantikkan, kan bentuk majhul. Isim makan, tempat cantik, zaman, masa cantik, alat, alat cantik, tafdil, lebih cantik lagi. Mubalaghah, tersangat cantik lagi. Madi majhul, telah dicantikkan ia. Mudhari' majhul, ia dicantikkan ya. Dan isim tafdil ya, isim tafdil dia punya wazan dia sama semua ya. Besok kalau kita jumpa bentuknya, contohnya ajmalu, lebih apa? Cantik. Kalau mengetahui, a'lamu, lebih mengetahui ya. A'malu, lebih beramal ya. Semua macam tu bentuknya. Itu mana lebih. Itu nama isim tafdil namanya ya. Isim tafdil ya. Akbaru, lebih apa? Besar ya. Ulang balik kedudukan tasrif usul. Sebut ya, sebut. Pandang sini, jangan pandang situ. Pandang sini ya. Pertama madi, lagi mudhari', masdar, amar, nahi, isim fa'il, maf'ul, makan, zaman, alat, tafdil, mubalaghah, madi majhul, mudhari' majhul ya. Dululah kita ada catat ya. Madi pecahan dia ada berapa? Kat mana kita tulis ya? Muka 18 ke? Bukan. 8 tak silap, 8. 08. Madi 14. 15. Oh, bukan muka berapa? Bilangan berapa? 15. 15. Bilangan siapa ada catat? Bilangan 15. Cuba tengok bilangan 15. Madi 14. Ada catat tu ya. Jumpa tak? 15 ya. Bilangan 15. Madi ada berapa catat? 14. Mudhari', 14. masdar, 3. amar, 6. nahi, 6. isim fa'il, 6.
isim maf'ul, makan, zaman, alat, tabdil, mubalaghah, madhi majhul, mudhari' majhul. Jadi bermakna pecahan apa dia tasrif usul yang kita baca tadilah, madhi, mudhari', masdar, amar, nahi, semua tu, itu namanya tasrif apa? Usul. Jadi daripada usul tadi dia pecah. Jadi madhi tu ada pecah lagi. Pecah apa? 14, ya. Jadi sekarang kita buka bahagian 3. Tengok bahagian 3 ni. Sorab ada bahagian 3. Lepas 20 lah tadi, lepas 20. Kalau hijau ke kalau kuning? Kalau tak ada buka lepas 20, muka surat 20. Lepas muka surat 20 21. Jadi bilangan 21. Okey, ini namanya bab sulasi mujarrad, bab 3 lah. Tasrif, ya, huraian atau pecahan fi'il madhi, fi'il madhi ma'ruf al-ma'ruf. Ma'ruf lah fi'il madhi ma'ruf, ya. Jadi pecahan apa? Fi'il madhi apa? Ma'ruf. Ada 14. Ya, tarikh tulis hari ni, ya. Itu semua ada tarikh tu, kena tulis lah. Baik, pecahan dia, ya, fi'il madhi ni daripada fa'ala tadi berpecahlah jadi 14, ya. Contohnya, ya, tengok ya, mufrad, musanna, jamak. Maknanya mufrad seorang, musanna dua, jamak ramai, ya. Tengok fa'ala seorang. Kalau berdua, fa'ala, apa penambahannya? Alif. Fa'alu, apa penambahannya? Waw. Itu ramai. Jadi telah membuat ia lagi, telah membuat ia berdua, telah membuat mereka muzakkar. Ditulis muzakkar tu lelaki. Dan kita perlu tahulah, fi'il bagi bahasa Arab ni ada lelaki, ada perempuan. Kalau 3 lelaki, 3 perempuan, macam tu. Baik, ya, kalau perempuan bawah dia, perempuan dia sebelah dia pula. Fa'alat. Fa'alat kalau berdua, fa'alata kalau ramai, fa'alna. Fa'alna, ya. Apa maknanya sama? Telah membuat ia, telah membuat ia berdua lagi, telah membuat mereka, ya, perempuan. Tanda mereka perempuan apa? Nun, tanpa alif, ya. Kalau diletak alif, jadi fa'alna, telah membuat kami. Ya, fa'alna saja, ya. Cuba ulang semula. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Baik, untuk mu'annas penambahan dia apa? Fa'alat tu. Fa'alat, penambahan dia apa? Ta tu nama ta apa? Ta ta'nis. Nama ta ni ta ta'nis. Kalau nak jadikan berdua perempuan, tambah alif, tapi ta tu jangan buang. Fa'alata tambah alif. Fa'alat, lat tu tambah alif. Jadi fa'alata. Alif tu tanda berdua. Kalau ramai, fa'alna tu, ya. Okey. Ingat ya, fa'alna tak ada alif, ya. Kalau ada alif bukan mereka, dah jadi kami. Okey. Yang bawahnya nombor 7 pula. Fa'alta. Fa'alta maknanya telah membuat engkau. Tanda engkau apa? Ta. Kalau berdua, fa'altuma, penambahan tuma, telah membuat engkau berdua. Engkau kena sebut lagi, ya. Telah membuat engkau berdua. Kalau kamu, fa'altum, telah membuat kamu. Ini semua muzakkar. Ulang. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Kalau perempuan, fa'alti. Kalau berdua, fa'altuma. Kalau ramai, fa'altunna. Untuk perempuan senang, tukar baris saja. Ti. Lelaki ta, perempuan ti. Tuma sama. Tuma, tuma sama.
Kalau lelaki tum, kalau perempuan tunna. Tunna. Tu, ya. Okey, ulang balik. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Kalau bawah-bawahnya tu, fa'altu telah membuat aku. Tu. Kalau kami, fa'alna telah membuat kami. Ya. Cuba kita baca, sebut sekali semua, ya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'altu, fa'alna. Sebelah kiri sekali ditulis muzakkar ghaib. Kemudian sebelahnya muannas ghaibah. Ya, maknanya ganti nama ni adalah ganti nama orang yang ketiga. Baris yang pertama tu ganti nama orang yang ketiga. Dalam bahasa Arab disebut ghaib. Kalau perempuan, ghaibah. Ghaibah. Apa makna ghaib? Tak nampak, tak ada depan kita. Ya, gaib. Ya. Contohnya ia telah membuat ia tu tak ada depan kita. Telah membuat mereka tak ada depan kita. Orang tu tak ada. Itu makna ghaib, ya. Baris kedua disebut muzakkar mukhatab. Sebut kalau perempuan mukhatabah. Ditulis tu. Nampak tak tulisan tu? Mukhatabah. Mukhatab ni yang diajak bercakap, yang diajak berbicara atau diajak bercakap. Contohnya perkataan engkau berdua, kamu. Ya. Engkau berdua, kamu. Orang tu ada depan kita. Itu nama mukhatab. Contoh, ya, engkau nak ke mana? Jadi engkau tu, orang tu depan kita. Itu namanya mukhatab. Ya. Kalau kita sebut mereka, ada ke depan kita? Mereka kat mana? Mereka di mana? Jadi itu ghaib. Cuba letak domir, ganti nama, ya. Dekat muzakkar muannas tu kan ada ruangan kosong tu, ya. Tulis ia berdua, mereka. Tulis bawah dia. Ada ruangan kosong tu. Lepas muzakkar ghaib dengan muannas ghaibah tu ada ruangan kosong. Tulis dalam ruangan kosong tu ia berdua, mereka. Tulis. Tulis saja ia berdua, mereka. Kemudian bawah mukhatab tu, muzakkar, mukhatab, muannas, mukhatabah, tulis engkau berdua, kamu. Tulis supaya kita kenal dia punya kedudukan domir dia, ganti nama dia. Ya. Engkau berdua, kamu. Yang bawah sekali mutakallim. Mutakallim makna diri yang berkata. Mutakallim itu apa? Diri yang berkata. Tulis domirnya bawah. Aku, kami. Aku, kami. Itu makna diri yang berkata. Atas fa'al tu, tengok ya, atas fa'al tu ditulis apa? Yang bawah sekali tu ada fa'al tu. Atas fa'al tu ditulis apa? Linafsi. Untuk bagi diri sendiri. Linafsi apa? Bagi diri sendiri. Atas fa'alna ditulis apa? Linafsi au litakzim. Linafsi tadi untuk diri
sendiri atau li ta'zim untuk membesarkan, untuk membesarkan diri. Besok kan bila menunjukkan diri kita sendiri, ya, itu namanya li nafsi. Macam perkataan kita berdoa Rabbi, 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 apa maknanya? Wahai Tuhanku. Itu untuk diri sendiri, itu li nafsi. Ya. Tapi kalau kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana, wahai Tuhan kami, itu untuk nafsi dan takzim. Maknanya untuk diri sendiri kita ataupun untuk, ya, membesarkan. Jadi sebab itu kalau kita baca na tu, boleh untuk sendiri, boleh untuk ramai. Ya, jangan salah faham bila na tu mesti untuk ramai, tak. Dalam bahasa Arab na tu, kami tu, nahnu, kami, ya, untuk seorang dan untuk ramai. Sebab itu kalau kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah contoh, itu untuk kita sendiri dan juga boleh doa untuk orang ramai. Tapi kalau kita berdoa Rabbi, 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 itu makna diri sendiri, ya. Rabbi firli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu untuk diri sendiri je lah. Ya. Jadi orang lain tak ada, ya. Sebab itu doa yang awal yang kita baca selalu, itu doanya banyak Rabbi, ya. Jadi masing-masing kena baca. Kalau masing-masing aminkan, ustaz je lah yang pandai. Ya. Sebab itu saya tulis Rabbi supaya semua masing-masing baca. Rabbi yasir wala tu'asir. Faham tak tu? Ya. Rabbi zidni ilma. Ini nak amin je. Ustaz je lah yang pandai. Ustaz je banyak dapat ilmu. Ya. Ya. Sebab itu semua masing-masing baca. Ya. Ya, kena baca masing-masing. Barulah dapat, ya. Itu tujuan dia, ya. Okey, ya. Jadi tasrif untuk fi'il madhi ada berapa? 14. Jadi kalau nak buat, ya, nak buat latihan, jangan buat macam tu, ya. Jangan buat semana contoh yang dalam kata buat atas bawah. Contohnya tadi fa'ala. Kalau berdua, fa'ala. Kalau ramai, fa'alu. Macam ni. Buat macam ni. Kalau perempuan pula, bawah dia. Jadi nampak kedudukan muzakkar dan muannas. Fa'alat, fa'alata. Macam ni. Kemudian fa'alna. Nun saja. Ya. Fa'alna. Muzakkar, muannas, ya. Kemudian baris yang ketiga untuk engkau, fa'alta. Fa'alta lagi, fa'altuma, fa'altum. Fa'altum. Kalau perempuan pula, fa'alti lagi, sama, fa'altuma lagi, fa'al. Perempuan tunna. Jadi kita tunna. Kita nak supaya nampak macam tu. Buat atas bawah. Fa'al tunna. Kalau untuk saya, fa'al tu. Ini untuk saya, ya. Fa'al tu. Kalau kami, fa'alna ada alif. Macam ni. Ini mutakallim. Untuk orang yang bercakap, ya. Jadi sebenarnya kalau kita buat contoh latihan sebelah dia, ya. Latihan ada sebelah dia. Buat ja'ala, habiskan ja'ala. Alima dengan hasuna. 3. Kalau boleh buat ni, 3 ni, bawah ni lulus lah. Buka surat sebelah ni. Buka sebelah dia. Muka surah bilangan 22. Bilangan 22. Jumpa tak bilangan 22? Okey. Di situ nombor 1 ditulis ja'ala. Kemudian apa satu lagi? Alima. Satu lagi hasuna. Jadi lengkapkan
sampai 14. Tetap 1 14. Buat sini ya, sebelah dia. Buat di sebelah dia yang kosong. Ikut. Ya. Ikut contoh macam ni. Ya. Contoh macam ni. Baik, kalau ja'ala sama lah dengan baris ni. Kalau yang bawah dia? Contoh alima. Alima ni jangan tukar jadi alama ya. Ya. Alima lagi. Alima, alimu. Jadi jangan tukar. Alimu, alimat, alimata, alimna. Baris ali tu jangan tukar. Kalau tukar jadi salah. Hasuna pula. Kalau hasuna baris lain kan? Hasuna, hasunu. Jangan nanti tulis hasanu. Dah salah. Kemudian hasunat lagi, hasunata, hasunna. Macam mana ejaan hasunna tu? Sin nun. Hasunna boleh macam ni je. Sabdukan je. Hasunna. Kalau tiga bentuk ni yang berlainan tu boleh buat, minggu depan lulus. Ya. Okey, sekadar itu dulu ya. Okey, nak ada pertanyaan apa? Ini ada soalan sikit ya. Tuan Haji ni dia kata fa'alu ni. Fa'alu. Ya, dia kata lam waw akhir tu. Ada apa? Alif ya? Ada alif ni ya. Lam waw alif. Kenapa ada alif? Ya. Alif ini dalam tulisan bahasa Arab dia hanya sebagai menutup mulut waw. Waw ni diibaratkan sebagai mulut menganga. Tak cantik kalau tak ditutup menganga je. Letak alif. Macam sebab itu kita jumpa waw selalu mesti letak apa? Alif. Terkadang tak ada fungsi apa pun. Tutup mulut je. Ya. Okey, kita akhiri dengan doa sama-sama. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La haula wala quwwata illa billah.